Bab keutamaan, kelebihan orang yang kematian anak yang masih kecil, dia sabar. Syarat dia tu, ada syarat, mati saja tak jadi juga. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang kematian 3 orang anak dia mati kecil 3 orang, yang belum baligh. Maknanya Nabi bagi hak umur. Yang pentingnya sebelum balik. Anak ni mati sebelum baligh. Kecuali nescaya Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga dengan limpahan rahmatnya kepada mereka. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Maknanya kalau orang ni mati 3 orang anak, dia sabar, dia akan masuk syurga dengan limpah kurnia daripada Allah. Dengan syaratlah dia tu orang beriman, orang baik, orang soleh. Di hadis ini menyatakan kepada kita kelebihan seorang yang mati anak dia 3 orang. Tapi dengan syarat. Apa syarat? Syarat dianya kena dia sabar. Kalau tak sabar rugi. Hadis yang kedua dalam bab ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang Islam yang kematian 3 orang anaknya yang belum baligh, maka api neraka tidak akan menyentuhnya kecuali sekadar penebus sumpah. Apa dia tebus sumpah? Tengok ni pelajar. Yang dimaksud dengan tahillatul qasam, tebus sumpah itu, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak melalui titian sirat. Allah Ta'ala bersumpah, semua kita kena lalu atas sirat, pergi ke melepasi sirat. Itu sumpah. Nabi lalu. Syuhada lalu. Anbiya semua lalu belakang. Tapi berbeza-beza dia punya darjat. Orang lain lalu, macam kilat menyambat, duduk belah sana. Ada yang macam kuda pantas. Ada orang macam berlari, ada orang merangkak, ada orang kena cakut. Na'udzubillah, ada yang langsung jatuh dalam neraka. Nabi kata, orang yang mati 3 orang anak ni tidak masuk neraka kecuali tahillatul qasam, maknanya dia kena lalu atas sirat. Itu je. Takut ya, atas sirat ni bukan senang. Kita nak lalu atas titian sirat pun, titian biasa ni pun ketalu tu ni sirat, bawah ni neraka jahanam. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka hadis ini menyatakan kelebihan sabar bagi orang yang kematian anak. Jangan suruh mati anak, kena mati sendiri. Dia kata kita nak masuk syurga, malah buat ibadat, penyek ide anak, boleh? Tu tidak mati, bunuh anak, mana boleh? Dia kata biar mati ya 3 orang, boleh syurga lalu. Itu nama pembunuh. Orang bunuh orang tak boleh masuk syurga. Jangan salah faham pula. Hadis yang ketiga daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makcik ni berani dia mari jumpa Nabi. Dia tak sebut nama apa makcik. Dia kata, "Ya Rasulullah, kebiasaannya kaum lelaki datang kepadamu untuk mempelajari hadis." Mana orang lelaki ramai mari duk belajar hadis. Maka berilah kepada kami peluang suatu hari agar kami boleh datang kepadamu dan menerima pelajaran ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Rasulullah. Mana muslimat minta nak buat khas muslimat satu hari dengan Nabi. Qala sallallahu ijtami'na yaum kaza wa kaza fajtama'na. Nabi kata bolehlah kalau macam tu. Baginda bersabda, berkumpullah kamu pada hari itu. Nabi tentaklah pada hari sekian-sekian mu kumpul sini. Maka berkumpullah mereka pada hari yang telah ditentukan. Fa'atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahumullah. Nabi pun datang. Nabi kita ajar kepada mereka apa yang diwahyukan oleh Allah. Qal, dengar ni. Di antara ucapan Nabi, panjanglah ucapan tu. Di antara ucapan Nabi, tidak ada seorang perempuan yang telah mengalami kematian 3 orang anaknya. Seorang ibu, anak dia mati 3 orang, belum balik.
melainkan mereka menjadi penghalang daripada neraka. 3 orang ni jadi benteng dia daripada neraka. Faqalat imra'atun wasnaini, seorang perempuan lagi, Rasulullah, kalau 2 orang? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnaini, Nabi kata 2 orang anak mati pun boleh. Muttafaqun alaih. Dia tak tanya pula seorang. Kalau seorang tak ada jawapan. Yang pentingnya kena setakat ni. Setakat hadis yang ada ni 2 orang ke atas. Maknanya kalau paling minima dia mati anak 2 orang. Dia sabar, maka anak itu menjadi benteng daripada api neraka. Kelebihan bagi dia lah. Kelebihan dia sabar. Hadis ini mengajar kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, harus kita buat majlis taklim kepada wanita. Harus kita buat majlis taklim kepada wanita. Yang kedua, penceramah khas kepada wanita kena fokus kepada tajuk dia. Hadisun nisa. Hadis yang perlu diketahui oleh muslimat. Ni kita nak mengajar ke muslimat saja. Duk ajar ke orang lelaki-lelaki pula. Wakil kita umum. Yang ni fokus. Yang ketiga, peringatan kepada ibu-ibu, kalau kematian anak, sabar. Jangan duk mengamuk. Saya tak mengamuk lah Ustaz, tapi saya update Facebook hari-hari. Setahun dah anak dia mati, hari-hari duk buat gambar. Itu tanda-tanda tak sabar. Tulis. Kalau zaman jahiliah dulu, tarik rambut ni. Zaman kita hari ni, ratapan secara kecil-kecilan. Taklah kuat sangat. Ni duk tayang-tayang di Facebook gambar anak. Jangan, sabar lah. Dia mati-matilah. Kita ambil pahala. Oh, macam tu pun tak sabar ke? Sabar ni sikit je sempadan dia. Macam ada seorang makcik, dia pergi ziarah kubur, dia menangis. Nabi lalu sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ya amat Allah, isbiri. Nabi kata, hei hamba perempuan Tuhan tu, sabar. Dia tak palih siapa-siapa, dia nak marah. Ilaika anni, dia kata. Gih. Kalau kita kat bahasa Kelantan kata, berambung. Sibuk kaca aku duduk tiuk di kubur ni. Lepas Nabi pergi, orang bertanya, makcik, menghalau siapa tadi? Siapa? Dia kata Rasulullah. Oh, terkejut dia. Dia pun pergi rumah Nabi nak minta maaf. Nabi kata, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika mula-mula terjadi. Dah halau orang, dah baru sabar, tak jadi. Kita nak sabar ni lah. Kalau hari pertama tak nak nyatakan anak kita mati, boleh lah. Tapi kalau hari-hari duk update, doa macam-macam cerita, maka itu menunjukkan tidak sabar. Rugi. Anak mati dah. Pahala sabar pula hilang. Nak meraih dinding daripada api neraka, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita bukan nak hukum orang. Sabarlah. Anak ni kalau besar pun, dia mati juga. Betul? Anak kita, kalau kita bela dia besar, mati ke tak mati? Mati. Tapi kalau dia mati kecil, pahala bagi ibu bapa besar. Sebab itu di antara doa salat jenazah kepada kanak-kanak. Kita kata ni dalam kitab ni. Allahumma ja'alhu faratan. Ya Allah, jadikan anak ini aset pahala kepada dua ibu bapa dia. Besarkan pahala tu. Sebab itulah kata di para ulama Islam Ahlus Sunnah kata auladul muslimin fil jannah. Anak-anak orang Islam tu insya-Allah semua masuk dalam syurga. Sebab takkanlah Allah Ta'ala beri rahmat dengan sebab kepada ayah anak dia mati, anak dia tak masuk syurga. Tapi tak ada hak bagi kita nak menentukan orang ni syurga ke neraka, tak boleh. Suka sangat orang Malaysia ni. Kalau ada orang mati dengan anak syurga. Syurga itu hak Allah, bukan hak kita. Kalau kita nak mengharapkan, na'am. Kita kata insya-Allah budak ni ahli syurga, dia tak ada dosa, dia mati kecil. Boleh kita doakan. Tapi kita nak confirm, bukan bahasa kita untuk confirm, sebab kita hanya boleh berdoa.